Vaksin COVID-19 hanya akan digunakan jika vaksin yang bakal dibeli kerajaan terbukti berkesan. Laporan penuh kita bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Kerajaan negeri akan membuat keputusan mengambil vaksin COVID-19 setelah diyakini tahap keberkesanannya. Paling penting, vaksin berkenaan telah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yakin Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian ketat terhadap vaksin itu. Jadi kita tunggu dulu. Kalau kita order sekarang pun saya barangkali kita dalam senarai menunggu ya. Tapi apabila pengumuman dibuat bahawa negara kita telah menempah 12 juta dan sebagainya, saya andaikan dan saya pasti dan saya yakin sebagian besar daripada vaksin tersebut akan untuk tujuan kegunaan di negeri Sabah lah. Datuk Masidi menyatakan demikian sebagai mengulas pengumuman Perdana Menteri bahawa Malaysia akan mendapatkan bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini. Penghantaran pertama membabitkan 1 juta dos vaksin itu akan dibuat pada suku pertama tahun depan. Bekalan akan diperoleh daripada syarikat farmasyutikal Pfizer. Proses pernikahan kendalian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JAINS) berjalan lancar mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di negeri ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setiap pasangan pengantin mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah, saya berpuas hati dan moga-moga ia akan dapat mempermudahkan urusan pernikahan, perkahwinan pada masa PKP ini. Datuk Arifin ditemui RTM selepas meninjau proses akad nikah yang dikendalikan JAINS di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sementara itu, pasangan pengantin yang ditemui berpuas hati dengan SOP yang ditetapkan JAINS sepanjang proses akad nikah dilaksanakan. Lebih puas hati lah sebab dorang ikut prosedur SOP, scan semua cek suhu kan. Kalau mau cepat tu kalau boleh datang awal lah untuk prosedur perkahwinan semua tu kan. Kalau boleh datang awal, lepas tu borang lengkap, dia dah boleh datang balik-balik ke sini sebab SOP sini ketat. Jadi kita terpaksa atur sebelum bergerak ke rumah tu aturlah semua. Saya tengok okey, dia ikut peraturan. Siapa yang awal dia akan panggil awal lah. So macam kami yang paling terakhir ikut barisan tu jarak. Sepanjang PKPB dikuatkuasakan, lebih 200 pasangan diijab kabul bagi kawasan daerah Kota Kinabalu dengan purata 10 pasangan setiap hari. Selain pernikahan, bahagian urusan permohonan perkahwinan, cerai dan rujuk juga turut beroperasi. Ia melibatkan 8 petugas JAINS yang bertugas setiap Isnin hingga Jumaat bermula 9 pagi hingga 12.30 tengah hari, kecuali Jumaat yang beroperasi sehingga 11.30 pagi. Sebuah jambatan sepanjang 150 meter bagi menggantikan jambatan yang uzur di Blok 5 Kampung Titingan Tawau dijangka memberi kemudahan kepada lebih 1,000 penduduk yang tinggal di kawasan perkampungan atas air itu. Jambatan dengan kos RM100,000 itu merupakan peruntukan yang diluluskan kerajaan negeri dan dijangka siap awal tahun depan. Kawasan ini memerlukan kerjasama daripada semua penduduk kampung untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan yang ada di sini dan kita cuba mempertingkatkannya lagi, terutama dari segi jambatan, pejalan kaki, kemudian daripada sistem pengaliran yang ada drainage yang ada di sini supaya air-air yang daripada laut itu tidak bertakung. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan gotong royong membersihkan Blok 5 Kampung Titingan Tawau. Mengenai gotong royong ini, Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berkata aktiviti seumpama itu akan diteruskan bagi memastikan tahap kebersihan di kawasan perkampungan atas air sentiasa optimum. Sementara itu, beliau memberitahu pihaknya memberi keutamaan pembinaan jalan raya berbatu sepanjang 160 meter di Blok 6 Kampung Titingan.
Kementerian Belia dan Sukan Sabah berharap Belanjawan Negeri 2021 yang akan dibentangkan 18 Disember depan turut mengambil kira kos penyelenggaraan prasarana sukan di seluruh negeri dan pembangunan atlet negeri. Menterinya Dato' Elron Alfred Angin berkata prasarana sukan di seluruh negeri telah ditutup kepada semua aktiviti sukan selepas negara dilanda pandemik COVID-19 sejak Mac tahun ini. Sehubungan itu, semua kemudahan sukan di seluruh negeri perlu penyelenggaraan sebelum dibuka semula. Kita mengharapkan kerajaan negeri dapat melihat masalah-masalah atau isu-isu yang dihadapi oleh Kementerian Belia dan Sukan, khususnya kemudahan sukan. Perlu dilihat juga kemudahan-kemudahan ini perlu ditingkatkan, dan ada juga kemudahan-kemudahan ini sudah lama dibina dan perlu diselenggarakan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan watika pelantikan ahli-ahli Majlis Daerah Keningau bagi tahun 2020-2022 di Keningau. Dato' Elron yakin dengan penyelenggaraan yang baik di semua prasarana sukan secara tidak langsung dapat membangunkan semula prestasi cemerlang atlet di negeri ini. Katanya kementerian mengambil maklum mengenai isu atlet Sabah yang kurang menyerlah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sejak 15 tahun kebelakang ini. Justru dengan adanya peruntukan besar dan prasarana sukan yang baik akan mampu mengembalikan semula kegemilangan sukan Sabah dalam arena sukan negara. Jawatan Kuasa Masjid Duyufur Rahman, Kampung Lokawi Baru, Putatan sedia bekerjasama dengan mana-mana badan bukan kerajaan NGO dalam melaksanakan program yang memberi manfaat kepada orang ramai. Ini termasuk program Derma Darah Anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Daerah Putatan dengan kerjasama Hospital Daerah Beaufort. Pengerusinya Radik Taim berkata kerjasama ini penting terutama dalam aspek penyediaan tempat penganjuran program memandangkan kawasan hospital kini agak terhad berikutan penularan pandemik COVID-19. Dari segi penyediaan tempat ini kita sediakan ruangan perkarangan di bawah masjid ini. Dari segi kita ada meja, kerusi dan apa-apa keperluan lah. Sebab ini satu program yang baik, jadi kita mengalu-alukan jugalah kerjasama seumpama ini. Beliau ditemui RTM semasa program Derma Darah Anjuran BSMM Daerah Putatan dan Hospital Beaufort di perkarangan Masjid Duyufur Rahman, Kampung Lokawi Baru, Putatan. Program Derma Darah ini menyasarkan kutipan lebih 20 pen darah. Sebelum ini, masjid berkenaan turut bekerjasama menganjurkan program sama dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim, Negeri Sabah dan Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Bersama-sama kita mencegah penularan COVID-19. Kita mesti menang. Kembali ke Angkasa Puri, Nur Lela. Baik, Konstantin, terima kasih. Baiklah, bagi memacu industri pelancongan